Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Adnan. Nama saya Ahmad Hanifah bin Zulkifli. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Isaf. Nama saya Ainul Dahlia binti Rizal. Nama saya Nur Sarah Syazwani binti Ahmad Muhid. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita pada hari ini berjumpa adalah untuk kita membincangkanlah hal berkenaan isu penggunaan teknologi semasa sembelihan. Jadi sebelum kita menerusi lagi dengan lebih mendalam, mari kita fahami dahululah apa itu sembelihan dalam Islam. Jadi ada sesiapa yang boleh terangkan? Kalau saya nak terangkan boleh tak? Boleh. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sembelihan dari segi bahasa ni adalah pembersihan dari sebarang kekotoran dan juga najis. Dan manakala dari segi syarat pula menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat halkum iaitu urat pernafasan lah, dan urat marih iaitu saluran makanan, dan juga dua urat darah di kiri dan kanan leher binatang dengan menggunakan alatan tertentu yang tajam dengan niat satu je, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengan arti kata lain, menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda yang tajam selain daripada kuku, gigi dan juga tulang dengan tujuan memakan dagingnya. And semua binatang yang halal dimakan tu hendaklah disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan, kecuali dua binatang ataupun dua haiwan ni, iaitu ikan dan juga belalang. Kedua-dua ni tak perlu disembelih. Itu saja. Boleh saya bertanya, kenapa zaman sekarang kita perlu gunakan teknologi penyembelihan ni? Sedangkan dalam penyembelihan, kita boleh je gunakan kaedah secara manual macam biasa. Pada zaman yang serba canggih ini, kita perlukan perubahan dengan menambahi kaedah penyembelihan dengan menggunakan teknologi moden ini disebabkan oleh permintaan daging yang semakin meningkat di setiap negara. Apabila permintaan daging terlalu banyak, cara ini memudahkan serta mempercepatkan bagi proses penyembelihan haiwan. Jadi, dengan cara ini telah dinilai dan sangat membantu dalam proses penyembelihan kerana ianya mampu menyembelih ratusan bahkan ribuan ekor haiwan seperti lembu dan kambing setiap hari. Dan ianya agak mustahillah jikalau dilakukan menggunakan cara pemotongan tradisional ataupun manual. Terdapat banyak kaedah yang boleh menyembelih menggunakan teknologi moden. Sebagai contoh, alat seperti penukul, senapang, pistol dan arus elektrik sama ada menggunakan volten yang rendah ataupun volten yang tinggi. Untuk haiwan yang bersaiz besar seperti lembu, kambing atau biri-biri biasanya digunakan dengan cara penembakan atau pemukulan pada bahagian kepalanya. Dengan menggunakan pistol dan peluru yang khusus untuk proses penembakan ini dilakukan pada ukuran arus yang berbeza-beza yang bersesuaian dengan jenis dan saiz haiwan. Cara ini dikenali sebagai captive bolt pistol. Kepala yang ditembak dengan peluru tumpul ini menyebabkan kerosakan pada jaringan otak dan akan mengalami goyah sehingga menyebabkan haiwan itu pengsan. Hal ini kerana haiwan yang telah pengsan mudah untuk dikendalikan dan disembelih. Ianya juga terdapat kaedah lain lah yang boleh digunakan, iaitu seperti memasukkan haiwan yang akan disembelih ke dalam sebuah ruangan sempit
yang boleh dikunci secara mekanikal. Ia juga dikenali itu sebagai leverage. Hal ini menyebabkan haiwan itu sama lembu ataupun sama ada kambing itu tidak boleh bergerak lah lagi kerana begitu sempitnya kandang. Dan hanya bersesuaian lah itu mengikut saiz haiwan itu. Kemudian terdapat juga secara mekanikal iaitu kandang itu dapat berputar lah sehingga lembu atau kambing rebah dalam ikatan yang sangat kuat. Jadi menunjukkanlah sikap ihsan kepada haiwan itu merupakan juga sesuatu tuntutan agama. Jadi penyembelih dapat memegang bahagian leher lembu dengan mudah kerana keadaan lembu yang tidak sedar akibat kaedah mekanikal itu tadi digunakan. Jadi kita boleh juga lihat itu selain itu juga kaedah pengasapan iaitu dengan menempatkan haiwan yang akan disembelih di sebuah ruangan, kemudian ruangan itu akan dipenuhi lah dengan asap ataupun gas, itu gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ni boleh menyebabkan haiwan tersebut tidak sedarkan diri ataupun pingsan di dalam ruangan itu. Dengan ini penyembelih mudahlah untuk mengendalikan dan menyembelih haiwan tersebut menggunakan cara ini. Tapi kalau kita menggunakan kaedah captive ball pistol yang boleh menyebabkan kesan pada otak haiwan tu, kemungkinan haiwan tu boleh mati lah kan? Jadi adakah kaedah ini dibenarkan dalam Islam? Sekiranya keadaan itu berlaku di mana haiwan tersebut mati disebabkan oleh kaedah captive ball pistol tersebut, maka haiwan itu dikategorikan sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Kaedah penetrative captive ball dan non-penetrative captive ball iaitu dikenali sebagai mushroom head gun adalah haram dan tidak dibenarkan dalam Islam kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan. Jadi kalau macam tu, apa contoh-contoh kaedah penggunaan teknologi semasa penyembelihan yang dibenarkan dalam Islam? Baiklah, kaedah pertama yang boleh digunakan yang dibenarkan dalam Islam untuk tujuan penyembelihan haiwan ialah electrical shock stunning. Kajian yang telah dilakukan oleh Muslim World League dan World Health Organization WHO pada tahun 1986 mendapati bahawa pelaksanaan kejutan elektrik di kepala sahaja adalah digunakan untuk memengsankan lembu, kambing dan biri-biri atau haiwan yang bersaiz besar. Cara penggunaannya ialah meletakkan sepasang penyepit di kedua-dua belah kepala haiwan dan mengalirkan aliran elektrik ke otak. Aliran elektrik yang dialirkan hendaklah berpandukan syarat-syarat kadar elektrik dan tempoh masa yang bersesuaian mengikut jenis, saiz dan jantina haiwan tersebut. Jadi ada ke isu yang berlaku jika kita menggunakan kaedah ni? Baiklah, isu yang boleh dikatakan di sini, sekiranya penyembelih menggunakan kadar kekuatan arus elektrik yang terlalu tinggi dan tidak bersesuaian mengikut jenis haiwan, ianya boleh menyebabkan jantung haiwan itu berhenti sekaligus boleh membawa kepada kematian. Jadi, haiwan yang ini akan dikategorikan sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Selain daripada kaedah electrical shock stunning ni, ada contoh kaedah penggunaan teknologi lain yang boleh digunakan untuk sembelihan. Kaedah lain yang boleh digunakan adalah electrical waterbutt stunning. Jadi kaedah ini digunakan untuk haiwan yang bersaiz kecil, contohnya macam ayam, cik itik
So cara penggunaan bagi kaedah ni adalah ayam dengan itik tu dia akan digantungkan pada alat pengangkut dan dicelupkan dari bahagian kepala sehingga leher haiwan itu ke dalam takukan air panas elektrik. So tujuan dia untuk memensangkan sebelum disembelih sehingga mati. Jadi penyembelihan ayam atau itik ini perlu dilakukan lebih kurang dalam 20 saat selepas dicelupkan ke dalam takungan air panas elektrik. Jika tidak, haiwan itu akan bangkit dan segar semula selepas 2 minit. So, isu yang membuatkan kekeliruan oleh rakyat beragama Islam terhadap penggunaan elektrik water bath stunning ini adalah kerana selepas ayam atau itik itu dicelupkan ke dalam air panas, kemungkinan ianya benar-benar mati, tetapi sebenarnya haiwan itu sebenarnya pengsan saja. Jadi terdapat beberapa hala kreka yang akan memantau dan mengawal keadaan haiwan itu di bahagian tersebut untuk memastikan haiwan itu masih dalam keadaan hayat mustaqirah selama 3 hingga 5 minit. So sekiranya didapati telah mati sebelum disembelih, ayam atau itik itu dikategorikan sebagai bangkai dan akan diasingkan ke bahagian lain untuk mengelakkan percampuran haiwan yang halal dan haram. Kemudian Jabatan Perkhidmatan Haiwan akan membuat pemeriksaan terhadap setiap ekor ayam atau itik itu selepas proses mencabut bulu dilakukan untuk memastikan haiwan itu tidak mempunyai sebarang penyakit berjangkit. Jadi sebagai pengguna Muslim tak perlulah risau atau ragu-ragu tentang status kehalalan haiwan tersebut. Baiklah, kita dah melalui tadi kaedah standard captive pun dengan water bath stunning. Jadi saya ingin teruskan iaitu menambah satu lagi kaedah lah yang lain yang dibenarkan untuk digunakan dalam penyembelihan Islam, iaitu penggunaan pisau mekanikal dalam industri sembelihan ayam. Pertambahan penduduk dunia dan gaya pemakanan yang telah berubahlah menyebabkan keperluan kepada daging ayam semakin meningkat, di mana di Malaysia pada tahun 2013 itu pengeluaran ayam itu adalah sebanyak 1.4 juta hingga 1.5 juta ekor sehari, dan perusaha diminta untuk meningkatkan pengeluaran ayam iaitu pada musim-musim perayaan kepada 2.2 juta hingga ke 2.4 juta sehari. Jadi pisau sembelihan mekanikal ini telah diperkenalkanlah selepas permintaan daging ayam yang meningkat dari masa ke semasa. Dengan cara ini menyembelih ayam dengan pisau mekanikal ini adalah dengan menggerakkan iaitu alat pengangkut ayam ataupun conveyor melalui pisau mekanikal yang berpusing dan memotonglah bahagian leher tersebut, iaitu dengan single blade yang tajam. Itu digunakan ataupun untuk memastikanlah pemotongan di leher ayam, iaitu 4 urat lah yang terputus, iaitu seperti telah diterangkan tadi. Jadi di bahagian ini penyembelih akan memantau lah dan juga ada yang akan mengawal alat pengangkut ataupun switch alat pengangkut. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam lagi kan, saya sebenarnya ada beberapa soalan dekat saudara Arif, iaitu berkenaan dengan ketepatan pisau mekanikal. Jadi ianya jika ianya tidak sempurna potongannya, jadi apa tindakan yang perlu diambil oleh penyembelih tu? And adakah benda ni boleh menimbulkan isu sekiranya sembelihan tu tak sempurna? Itu soalan saya. Baiklah, ya betul. Terima kasihlah pada saudara Hanifah. Di sini juga kita boleh timbullah satu isu jika ketidakkesempurnaan sembelihan berlaku akibat penggunaan
pisau mekanikal di mana ia dikawal oleh Swiss dan prosesnya berlaku secara automatik. Jadi masalah atau isu ini telah pun ditinjau dan telah pun dilaksanakan untuk mengatasi seperti saudara Nifah tanya sebentar tadi dengan operator ataupun pengendali atau penyembelih pisau mekanikal ini sebelum menekan Swiss mesin. Dia pun telah berada di kawasan penyembelihan itu sepanjang masa. Jadi penyembelihan akan memantau dan memastikan kesempurnaan adalah beberapa penyembelih lain yang telah diletakkan itu di tempat berdekatan selepas ayam itu tadi telah melalui mesin pemotongan atau mesin pisau mekanikal ini, dan jika ia terdapat tidak sempurna, ia akan disembelih secara manual. Jadi bagi ketepatan pula, ia memerlukan sistem yang sangat efisien dan tepat, khususnya ketepatan pemotongan leher ayam pada bahagian hadapan. Ia juga memerlukan kawalan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan perjalanannya adalah seperti ataupun yang telah ditetapkan menurut garis panduan yang telah disediakan oleh pihak JAKIM dan juga DVS. Itu saja. Marilah kita teruskan lagi perbincangan ini. Boleh saya bertanya kepada saudari Sarah, bagaimanakah penetapan hukum bagi electrical shock stunning? Baiklah, terdapat satu hadis daripada Syahid bin Aus radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh haiwan, bunuhlah dengan cara yang baik, dan hendaknya seorang di antara kalian mempertajam pisaunya serta memudahkan haiwan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah dan yang mati tersyekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Daripada hadis riwayat Muslim, sesuatu yang boleh menumpahkan darah dan disebut nama Allah padanya, makanlah, bukan menggunakan gigi ataupun tarik dan juga kuku. Proses penetapan hukum tentang kaedah stunning ini juga mengambil kira pandangan ulama yang masyhur iaitu Syekh Wahabah Az-Zuhaili mengenai tata cara penyembelihan dengan alat teknologi moden dengan mengatakan bahawa tidak ada halangan pun untuk menggunakan apa sahaja kaedah yang boleh melemahkan pergerakan haiwan tanpa menyiksa haiwan itu bagi tujuan penyembelihan. Jadi dalam Islam diperbolehkan menggunakan cara pemisahan ini yang tidak mematikan haiwan sebelum melakukan penyembelihan. Dan Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Dewan Agama Islam Malaysia telah bersidang dan telah membincangkan mengenai hukum stunning haiwan ini dan telah memutuskan bahawa kaedah electrical shock stunning dibenarkan tertaluk kepada syarat-syaratnya. Dan antara syarat-syaratnya ialah stunner yang digunakan itu adalah jenis kejutan di kepala sahaja, head-only stunner. Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal dan tidak boleh melebihi had yang telah ditetapkan mengikut jenis haiwan iaitu 0.75 ampere untuk kambing dan 2.0 ampere untuk lembu serta tempoh masa yang diberikan
untuk melakukan aliran elektrik adalah antara dalam 3 hingga 6 saat dan perlu dikawal selia oleh petugas Muslim yang bertauliah. Selepas menjalankan proses stunning, penyembelih akan menggunakan pisau yang tajam untuk memutuskan urat halkum, marih dan wadah rahim. Apabila stunning dilakukan kepada haiwan dan tidak menyebabkan kematian sebelum disembelih, maka haiwan itu halal untuk dimakan. Dan sekiranya haiwan itu mati sebelum disembelih, maka ia akan menjadi bangkai dan haram untuk dimakan kerana matinya tidak berdasarkan syariat Islam. Jadi Sarah, bagaimana pula dengan penempatan hukum bagi electrical waterbutt stunning? Kaedah electrical waterbutt stunning ini adalah diharuskan, tetapi kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal sepenuhnya oleh petugas Muslim yang bertauliah untuk memastikan ayam dan itik itu tidak mati disebabkan oleh arus elektrik yang tinggi. Ulama-ulama berpendapat bahawa sekiranya haiwan itu didapati disebabkan hal-hal lain sebagai contoh mati sebab lemas di dalam air ataupun tertimpa sesuatu di atasnya, maka haiwan tersebut tidak halal dimakan. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa barang siapa yang melempar burung untuk berburu kemudian jatuh ke air dan tenggelam, maka jangan dimakan kerana tenggelam boleh menjadi sebab kematian haiwan tersebut. Dan proses penyembelihan haiwan perlu dilakukan sesuai dengan syariat dan konsep halalan thayyiban. Jangan sampai proses penyembelihan kaedah stunning yang dilakukan itu adalah punca kematian haiwan tersebut. Jadi baiklah, pada saudara Hanifah lah, boleh saya tahu apakah penetapan hukum bagi penggunaan pisau sembelihan mekanikal ini? Silakan. Baik, secara asasnya lah kan, secara asasnya penggunaan pisau mekanikal ni adalah harus, tetapi dari sudut pelaksanaan dalam industri, sembelihan ayam adalah halal. And di mana pisau mekanikal ni pemotongannya di bahagian leher dan urat yang terputus mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Sehubungan dengan itu, dari sudut aplikasi sembelihan seperti ini, berdasarkan ukuran maslahah dan juga mafsadah, ia sebaiknya lah dielakkan melainkan ketika ada keperluan dengan syarat telah dipenuhi rukun dan syarat sah sembelihan serta syarat-syarat tambahan sembelihan mekanikal. Keperluan yang dimaksudkan tu adalah sekiranya tidak dapat memenuhi permintaan untuk keperluan daging ayam kerana permintaannya tinggi melainkan dengan menggunakan kaedah sembelihan mekanikal. Jadi apakah kaedah fiqh yang digunakan bagi isu kaedah electrical shock stunning dan electrical waterbutt stunning dalam penyembelihan? Kaedah fiqh yang berkait dengan isu electrical shock stunning dan electrical waterbutt stunning ini adalah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadud dalil ala tahrim. Asal bagi sesuatu itu harus hingga ada dalil yang menunjukkan ianya haram. Selagi mana haiwan itu tidak mati apabila menggunakan teknologi sembelihan sebelum disembelih, maka haiwan itu halal penyembelihannya. Ad-darar yudfa'u biqadari al-imkan. Kemudaratan dibendung dengan sebaik mungkin. Kemudaratan pada haiwan disembelih itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan dan kewajipan, menghindarkan daripada berlakunya sebarang kemudaratan yang boleh menyebabkan haiwan itu mati bukan sebab disembelih. Untuk itu, segala usaha yang boleh dilakukan untuk membendung daripada berlakunya kemudaratan
tersebut perlulah diusahakan dengan mengikuti tata cara penyembelihan yang saya katakan tadi, dan jangan sampai haiwan yang ingin disembelih itu mati sebelum haiwan itu disembelih, dan ini mengakibatkan terkena rencetan elektrik ataupun diselupkan ke dalam air. Al-aslu fil al-umur al-aridah al-adam. Asal perkara yang mendatang tiada. Tiap-tiap sesuatu yang mendatang pada asalnya tiada. Jadi cara stunning ini diperbolehkan asal pada saat pemisahan, tidak menyebabkan kematian. Selain itu, cara ini diperbolehkan asal jika selama proses penyembelihan tidak menyiksa haiwan tersebut. Jadi saudara Hanifah, boleh tak saya nak tanya, iaitu apakah kaedah fiqh yang bersesuaian lah bagi isu penggunaan pisau mekanikal ini iaitu semasa penyembelihan dijalankan? Boleh minta penjelasan? Baik, kaedah fiqh yang bersesuaian dengan isu pisau mekanikal ni adalah berdasarkan beberapa alasan lah ataupun beberapa faktor. Dan yang pertamanya adalah keluar daripada khilaf adalah lebih baik berdasarkan satu kaedah iaitu al-khuruj min al-khilaf mustahab. Mengelakkan daripada menggunakan pisau mekanikal adalah lebih baik kerana terdapat khilaf pada bacaan tasmiyah dan pada operator yang menekan switch tu, sama ada dia tu dikira penyembelih ataupun tak. Dan ini juga lebih berhati-hatilah dalam menjaga agama. Dan yang keduanya pula adalah walaupun secara asasnya ianya berpandangan adalah halal, tetapi untuk memastikan halal lagi baik iaitu tayyib pada peringkat pelaksanaan dan operasi adalah sukar. Mungkin atas beberapa asas tersebutlah, iaitu Halal Food Authority dan Malaysian Standard telah mengeluarkan satu garis panduan sembelihan mekanikal daripada standard halal mereka. Dan walau bagaimanapun garis panduan tu tak dapat di dalam edisi yang telah ditambah baik dan Malaysia Standard 1800-2009, dan tidak lagi membuat audit halal ke atas rumah sembelihan yang menggunakan sembelihan secara mekanikal. Seterusnya, sembelihan yang terbaik ialah sembelihan mengikut cara yang dianjurkan oleh Islam dengan menjaga adab-adab sembelihan, iaitu tanpa stunning, diletakkan di tempat yang sesuai untuk binatang itu bergerak selepas disembelih, dan tidak disembelih di hadapan binatang-binatang yang lain dan menyembelih menghadap ke arah kiblat. Dan Islam juga menekankan kepada kita iaitu aspek ihsan, di mana kualiti daging untuk kebaikan manusia yang memakannya apabila ditinjau kepada penggunaan stunning dan pengerusan sembelihan di rumah-rumah sembelihan. Adab-adab ni ataupun adab-adab sembelihan sudah banyak dikorbankan untuk memberi laluan kepada proses penghasilan daging dalam kuantiti yang banyak serta cepat. Dan aplikasi sembelihan mekanikal menambahkan lagi item adab yang terpaksa dikorbankan untuk kepentingan pengeluaran. Dalam sembelihan mekanikal, bukan setakat adab je yang dikorbankan, tapi ihsan juga turut dikorbankan kerana berlaku juga pisau-pisau yang menyembelih ayam tu, dia menghiris pada bukan pada bahagian leher, mungkin ke bawah sikit, macam tu. Dan sebaiknya digunakanlah sembelihan secara manual dengan ditambah bilangan penyembelih di kawasan sembelihan untuk pengeluaran daging ayam dengan jumlah yang lebih banyak dan bukannya dengan menggunakan pisau mekanikal. Dan tidak semua perkara boleh dikorbankan kerana keperluan industri. Kualiti sembelihan oleh manusia boleh membantu pengeluaran daging yang lebih berkualiti. Tuntutan menjaga nyawa melalui pengeluaran daging yang berkualiti itu perlu juga dipelihara. Dan di samping itu, dari sudut ekonomi, kita ambil daripada sudut ekonomi, sembelihan mekanikal akan mengurangkan peluang pekerjaan kepada orang Islam, terutamanya sebagai seorang penyembelih.
Oleh itu lebih baiklah tugas menyembelih tu dilakukan oleh manusia, apatah lagi sekiranya secara manual. Ketepatan pemotongan pada leher dan bacaan tasmiyah tu lebih terjamin. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penghujung perbincangan. Apa yang saya boleh rumuskan di sini berkaitan dengan isu-isu yang telah dikemukakan sebentar tadi, penggunaan teknologi moden dalam proses penyembelihan haiwan tidak kira dari segi kaedah stunning maupun sembelihan mekanikal, penetapan hukum telah dinyatakan dengan jelas iaitu diharuskan selagi mana selari dengan tuntutan syarak dan menepati konsep halal dan thayyiban. Kajian ini boleh memainkan peranan bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit supaya orang ramai terutama pengguna Muslim tidak lagi keliru atau ragu-ragu tentang proses penyembelihan yang menggunakan teknologi moden ini. Manfaat yang begitu besar boleh diperolehi dengan mempraktikkan kaedah stunning dan sembelihan mekanikal dalam penyembelihan seperti penjimatan masa proses sembelihan, pelembutan kualiti daging dan kecepatan kuantiti daging haiwan bertambah. Semoga kaedah stunning dan sembelihan mekanikal ini dapat diterima oleh pengguna Muslim maupun non-Muslim serta ianya menjadi keperluan bagi industri. Alhamdulillah selesai sudahlah perbincangan kita pada hari ini. Harap perbincangan kita ini sedikit sebanyaklah dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan juga memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi setakat situ sajalah. Sekian, terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih.